sembang santai berkaitan dengan penjagaan rahim seawal remaja. Selalu kita dengar bila sebut saja berkaitan dengan penjagaan rahim ni, kita fikir jaga rahim ni selepas berpantang. Okey, selepas kita berpantang. Okey, tapi kalau ikutkan digalakkan para ibu, okey, yang ada anak anak remaja, okey, ataupun para ibu yang bakal melahirkan, bakal ada zuriat lah, ya, bakal ada zuriat, kita tambah ilmu macam mana kita nak bantu remaja-remaja hari ini, terutamanya anak-anak kita, adik-adik kita, kan, macam mana diorang nak jaga rahim diorang tu supaya lebih sihat. Okay, sebab kalau kita tengok sekarang ni, kes-kes penyakit yang melibatkan rahim ni dah tak kira usia dah. Dulu kalau macam contohnya, kalau orang ada masalah rahim ni, orang-orang yang dah kahwin, kan, tapi kalau kita tengok sekarang ni, kes-kes mereka yang menghadapi masalah rahim ni, kebanyakan mereka ada juga di kalangan remaja. Okay, sebab saya seronok nak kongsikan live topik malam ni, sebabnya kita nak bagi inspirasi, kita nak bagi awareness, kita nak bagi ilmu pada wanita-wanita khususnya. Hari ni Mama Hots kongsikan sendiri pengalaman Mama Hots, macam mana Mama Hots beri awareness, okay, kesedaran tentang penjagaan rahim ni, terutamanya pada anak Mama Hots sendiri. Sebab Mama Hots ada seorang anak perempuan, okay, jadi dulu orang kata daripada budak lagi memang dah didedahkan tentang penjagaan rahim. Bukan waktu dah jadi pengamal urutan ni baru nak belajar jaga rahim, tapi daripada dulu lagi dah diberi pendedahan. Okay, kebarangkalian apa yang kita share ni, okay, apa yang kita share ni sedikit sebanyak membantu wanita-wanita di luar sana, okay, untuk menjaga harta mereka yang paling berharga, iaitu rahim. So bila kita tengok sebenarnya rahim ni adalah harta kita yang paling berharga. Kalau kita banyak duit sekalipun, sehebat mana pun kita, tapi kalau rahim kita tak sihat, kita dah tak rasa apa-apa. Betul tak? Setuju tak? Siapa kalau yang tak setuju tu kenapa? Kita nak kongsi, saya bukan seorang doktor dan saya juga bukan seorang pakar dalam permasalahan rahim, tapi saya hanya berkongsi pengalaman macam mana saya menjaga kesihatan rahim seawal usia saya, daripada saya budak lagi. Masa saya sekolah rendah lagi, dan ilmu tu saya turunkan pada anak saya yang perempuan. Ingat sekarang ni kalau jaga rahim ni hanya melibatkan orang yang selepas berpantang, tapi apa pula wanita yang lain pula, macam mana takkan diorang nak biarkan rahim diorang macam tu je, lepas kahwin baru sibuk nak jaga rahim. So orang kata dah terlewat lah, kan. Kalau tak ada apa-apa masalah, okey, tapi kita tak tahu sekarang ni. Kalau kita tengok dari segi pemakanan, dari segi kesihatan, dari segi stres, okay, kadang-kadang ia juga mempengaruhi kita punya kesihatan rahim, okay, khususnya pemakanan kita, okay. Rahim ni adalah sistem peranakan kita, okay. Untuk apa rahim ni? Sebenarnya rahim ni fungsi utama dia adalah untuk hamil, untuk mengandung. Okay. Saya sendiri merupakan pengamal urutan Melayu dan rawatan ibu selepas bersalin. Sangat-sangat rasa macam orang kata, kalau saya tak kongsikan benda ni, saya rasa macam saya ni bersalah. Bersalah. Macam mana mereka nak bantu anak-anak mereka supaya rahim mereka sentiasa sihat. Kita ni kena berusaha. Kalau kita tak berusaha, bila benda tu terjadi, okay, kita tak boleh kata yang nak buat macam mana, dah takdir Allah kita dapat penyakit tu. Sebenarnya kita boleh mencegah daripada ia terjadi. Kita kena nak usaha, jaga rahim kita. Sebab kena ingat, kita sebagai wanita ni, rahim ni adalah harta kita. Yes, betul Alisha Adila, ramai yang tak ambil berat. Ramai, yes, betul. Sampai kadang-kadang kita tengok kadang-kadang kita bukan saja-saja suka nak suruh customer kita ataupun bakal customer kita ataupun wanita-wanita di luar sana nak kena ambil package ni, nak beli bengkung, nak beli itu dan sebagainya, beli produk itu. Bukan saja-saja, tapi kita bimbing diorang. Kenapa diorang kena pakai bengkung? Kenapa diorang kena makan ni? Kenapa kena diorang buat treatment ni? Sebab kita tak boleh jaga seorang-seorang. Kalau kita ada ilmu, kita ada knowledge, kita bolehlah jaga seorang-seorang. Kalau mak kita pandai, mak kita memang dah ada ilmu tentang penjagaan rahim ni, tak apa. Sekarang ni kalau kita tengok yang pakar, yang betul-betul pakar adalah doktor. Kita bukan doktor. Betulkah time remaja tak boleh makan jus kunyit sebab takut kecut rahim? Okey, sebenarnya macam ni, jangan salahkan jus kunyit. Salahkan diri sendiri sebab tak ada ilmu. Okey, kalau ikutkan, okey, bila kita kena ingat, bila kita period, okey, kalau saja-saja nak minum, buat apa nak minum jus kunyit saja-saja? Yang tak ada kerja pergi minum jus kunyit tu saja-saja, buat apa tuan-tuan remaja? Kalau kita period, digalakkanlah minum jus kunyit, tapi dia ada dos dia. Dia bukan dos yang tiap-tiap hari kau nak kena telan jus kunyit.
Okey, sebab ingat jus kunyit ni bukan sekadar kecutkan rahim, banyak fungsi. Dia ada antibiotik, anti kanser, anti radang. Okey. Saya nak kongsikan satu pengalaman kunyit ni. Okey, kita jangan salahkan orang yang jual jus kunyit. Salahkan diri sendiri. Kenapa kau suka-suka nak minum jus kunyit? Jus kunyit ni minum bila perlu. Minum bila perlu. Bila sakit, dia macam ubat. Minum bila perlu. Bukan kita saja-saja rahim kita sihat, kita nak minum. Buat apa? Kalau kau senggugut, okey, tapi dia ada cara pembuatan dia. So kena cari ilmu tu. Okey, cara pembuatan dia macam mana. Macam saya hidup dengan jus kunyit. Mak saya hidup dengan jus kunyit. Dia tak cukup. Dia kena spesifik. Saya selalu cakap dengan customer saya kata nak minum jus kunyit boleh, tapi bila perlu. Bila perlu, bila tu. Bila kita bermasalah lah. Contohnya jika kita kena infection, senggugut, kalau kita ada cyst, fibroid, okay, kalau kita bersalin, okay, minum jus kunyit. Waktu-waktu itu yang diperlukan jus kunyit. Tapi dia ada dos, dia ada tahap cara nak minum. Dia bukan saja. Okay? Dia bukan amalan harian. Yes, dia bukan amalan harian. Betul Alisha, dia bukan amalan harian. Ingat, kita jangan jadikan amalan harian. Dia bukan untuk amalan harian. Okay, bila perlu saja. Okay, bila perlu, bila rahim tu bermasalah. Jadi anak-anak kita ni, yang remaja-remaja ni, kena jaga pemakanan. Ajar mereka cara pemakanan yang betul. Jangan duk makan mi segera. Duduk kat asrama, tak sempat nak masak, makan mi segera. Itu tak bagus. Okay? Cakap dengan orang, jangan banyak makan makanan segera. Kena perbanyakkan exercise, banyakkan minum air, jaga pemakanan, banyak makan buah. Anak-anak kita sekarang ni malas nak makan buah, malas nak makan sayur. Jadi lebihkan makanan segera. Fast food, KFC, McDonald, macam-macam kau. Kan? Saya pernah ada satu kawan saya masa tu saya tengah kursus, bukan kursus lah, saya masa tu ambil masa tu saya di zaman college lah, okey. Saya masa tu, ketika itu saya bukan pengamal urutan. Saya tak ada saya pun tak tahu apa itu cyst dan saya tak tahu apa itu fibroid. Tapi masa tu ada sahabat saya ni, dia sentiasa bleeding. Saya pun tak tahu kenapa dia duk check in hospital, keluar masuk kan. Keluar masuk hospital, saya tak tahu. Tapi saya tengok kenapa budak ni duk keluar masuk hospital. Macam-macam rawatan dia dah buat, tak mau. Tapi ditakdirkan satu hari saya ni mula masuk dalam bidang ni. Okey, rezeki saya masuk dalam bidang ni, dan kebetulan mak dia stroke lah, dan saya offer urutan stroke ketika itu. Sebab saya kata saya nak bantu dia dan saya nak tengok, saya macam nak dapatkan testimoni. Sebab saya masa tu tak ada first time urut kan, jadi saya nak dapatkan testimoni. So rupa-rupanya sahabat saya ni, dia dah lama cyst. Kenapa dia cyst? Sebab selepas dia melahirkan anak yang keberapa saya tak faham, tak ingat dah lama, kes dah lama kan. Dia lahirkan anak dia ni, anak dia meninggal. So dia depressed, dia stress. So bila stress, dia tak berpantang dengan betul. Jadi dia ada masalah cyst. Doktor cakap dia ada cyst. Baru saya tahu dia cyst. Jadi saya offer untuk urut dia. Saya urut dia, lepas saya urut saya tunggu. Dan saya bagi dia minum jus kunyit. Jus kunyit dan beberapa jamu lah yang mak saya buat sendiri. Okay, jamu homemade lah, homemade jamu kan. Alhamdulillah, selepas dalam tak silap saya, tak lama selepas tu dia pregnant. Okay, sebab rahim dia dah sihat, so dia pregnant. Okay, jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah kadang-kadang kita ni kena ambil dua pendekatan, iaitu rawatan moden dan juga rawatan tradisional. Kena ikhtiar. Okay? Kadang-kadang bila menyebut faktor masalah rahim ni, sebenarnya isu dia terlalu besar, terlalu luas. Kita susah nak spesifikkan. Okay? Jadi sebab tu saya kata penting bagi kita bagi knowledge pada anak kita bahawa pentingnya kesihatan rahim. Okay, first yang kita kena beritahu diorang, kalau boleh, okay, kita tanya kalau anak kita ni, especially yang perempuan kan, so kadang-kadang bila disebabkan pemakanan ni, kadang-kadang hormon pun tak balance. Okay, hormon pun tak balance, so menyebabkan jangkitan pada bahagian dia punya cek bunga tu. Okay, lendir-lendir keluar, keputihan dan sebagainya. So waktu keputihan ni lah yang kena jaga. Kena ajar anak kita cara macam mana nak jaga keputihan tu. Okay, sebab diorang tak tahu apa-apa. Kita ibu, kita kena alert dengan kesihatan anak kita. Kadang-kadang anak kita malu. So bila bab-bab macam ni, kita kena ajar cara diorang macam mana dah beristinjak. Beristinjak maksudnya bersihkan kita punya bahagian secret part tu. Cara macam mana nak beristinjak. Sebab kita semua orang Islam, kita semayang, kita belajar istinjak. So kita kena cari ilmu macam mana nak beristinjak dengan betul. Okay, ikut pengalaman saya tak tahu pengalaman orang lain, tapi mengikut pengalaman saya, sewaktu kita sekolah agama dulu, ustazah kita ada ajar kita beristinjak untuk membersihkan daripada najis kecil dan najis besar sebelum kita bersolat. Betul tak? Tapi sebenarnya istinjak ni bukan sahaja untuk bersolat saja. Okay? Sebab dalam perubatan Melayu, saya bukan orang pakar, tapi apa yang saya amalkan, okay, beristinjak ni kena diiringi dengan
meruang. Tapi kalau anak dara kan, biasalah anak dara dia takut nak meruang. So pandai-pandailah cara macam mana, iaitu kita kalau tak boleh meruang, tak apa, tak semestinya kena meruang. Boleh buat cucian air garam. Okey, cucian air garam. Okey, biar anak tu dia cuci dengan air garam untuk sebagai antiseptik. Okey, matikan kuman. Kita kena guide diorang. Diorang tak tahu. Kita kena dedahkan anak kita ni, penjagaan rahim ni, dan juga amalan orang dulu-dulu ni daripada sekarang. So macam mana kita nak bantu diorang ni? Sebab kita bukan doktor. Okey, yang pertama kita kena cakap dengan diorang, buat dulu rujukan dengan doktor lah. Kita nak pastikan apa masalah yang sebenarnya. Bila dah kenal pasti, barulah kita usulkan dari segi perawatan tradisional ni. Tradisional Melayu kan. Tak bolehlah kita, okey kita nak buat judgement, kita nak buat, tapi kita mungkin boleh buat tanggapan secara rasionalnya. Kalau ada masalah macam ni, rawatan yang sesuainya apa. Wanita ni bila melibatkan orang kata perawatan rahim, dia tak boleh lari daripada bertungku. Tak boleh lari daripada bertangan kering. Dia tak boleh lari bertangan kering atau bertangan basah, tapi digalakkan bertangan kering lah. Okay, sama ada bertangan kering, bertungku, meruang, bercebok, rendaman dan sebagainya. Ini adalah treatment basic untuk wanita. Okay, jadi kita kena ada knowledge bila mana kita nak kena buat benda-benda ni semua. Alright, berbalik pada kita punya penjagaan rahim seawal remaja. Okay, saya nak cerita masa saya budak-budak dulu. Tu dia. Saya hidup saya di kalangan bidan, di kalangan orang-orang lama. Okay, sebab arwah nenek saya bidan, dan sekarang ni mak saya pula bidan versus perawat lah. Cuma sekarang ni dah tak ada bidan dah. Tak ada bidan. Sekarang tak ada bidan. Cuma yang ada, cuma kita ni perawat saja. Orang kata pengamal saja. Kita mengamalkan saja ilmu yang orang dulu-dulu pernah buat. Okay, saya dulu masa saya budak-budak, saya dah biasa dengan bertangas ni semua. Okay, tapi cuma tak berapa pandai lah. Tapi bab-bab jamu ni memang dia ada jamu untuk remaja, untuk kesihatan remaja dan juga orang yang selepas kahwin. Jadi ada jamu-jamu dia. Tapi kita galakkan anak-anak kita ni sebenarnya bila di usia remaja ni jaga pemakanan. Yang pertama, jangan kerap makan fast food. Yang kedua, minum air kena cukup. Makan buah. Okay, pemakanan kena seimbang dari segi buah, dari segi sayur-sayuran yang paling utama. Okay, kacang-kacang pun ada yang sesuai untuk kita punya rahim. Okay, jadi kena. Lepas tu kita kena ajar anak tu cara beristinja yang betul. Kena ajar cara beristinja yang betul. Dan keduanya, kita kena tengok sebab kadang-kadang jangkitan kuman ni boleh berlaku bila imun sistem badan kita menurun. So kenapa dia menurun? Sebab pemakanan tadi tak cukup vitamin C, tak cukup fish oil dan sebagainya. Makanan-makanan yang sesuai untuk diambil, mati vitamin. Okay, so kena biasakan anak-anak ni dengan vitamin, dengan suplemen, supaya mereka cukup vitamin dalam badan. Okay, vitamin C khususnya untuk meningkatkan imun sistem. Lepas tu macam saya sharingkan tadi, sekiranya anak kita ni nak cuci dia punya secret part tu, kalau sekiranya mereka dah mula ada keputihan, ajar cara macam mana nak cuci keputihan tu. Okay, cuci dengan air garam, sebab air garam ni antiseptik. Okay, dan yang keduanya, bila berlaku kegemukan, obesity juga boleh menyebabkan rahim kita tak sihat. Okay, sebab dia boleh juga menyebabkan gangguan haid, hormon dan sebagainya. So kena balancekan. Okay, sebab anak-anak kita sekarang ni, diorang ni banyak, macam saya katalah, terlalu fokus makan fast food tau. Okay, terlalu fokus makan fast food. So tak bagus sebenarnya. Kita jangan galakkan anak-anak kita makan fast food. Jangan galakkan makan yang pelik-pelik lah. Makanlah benda yang berkhasiat. Okay, lagi satu, kita kena kontrol lifestyle anak-anak kita. Okay, jangan, jaga kehormatan, jaga pergaulan. Okay, untuk mengelakkan keguguran di luar, melahirkan anak luar nikah dan sebagainya. Okay, ini penting. Kadang-kadang bila remaja sekarang ni, bila mereka terjebak dengan sosial dan sebagainya, okay, bila gugur, diorang dah panik kan, tak ada ilmu nak jaga kan. Jadi kadang-kadang kes-kes keguguran ni juga menyebabkan masalah rahim berlaku. Okay, jadi kita kena jaga anak-anak kita ni dari segi pergaulan dia. Jaga dia punya pergaulan. Okay, berkawan tu macam mana, kena jaga. Okay, ini pun penting untuk memastikan bahawa rahim dia sihat. Sebab apa? Kenapa saya kata, apa kena mengena pergaulan dengan rahim pula ni? Yalah, kalau dah anak kau over sangat berkawan dengan orang lain kan, tuk, dah terlajak, dah terlanjur dan sebagainya, macam mana? Kan? Fikir panjang kan? Kita kena fikir panjang lah benda tu. Okay, diorang tak ada ilmu. Kadang-kadang diorang ambil jalan cetek. Dia tak berpantang pun. Kan, dia mana pandai pantang. Dah gugur macam tu, dia tahu darah kotor keluar macam darah period je. Okay, dia bukan tahu apa-apa pun. Jadi kena jaga pergaulan.
Okay? Ketika datang haid, bila anak kita tu dah datang haid tu, kena jagalah kat dia. Kena bagi tahu dia apa yang pantang. Jaga pemakanan, jangan duk makan benda sejuk-sejuk. Darah banyak keluar. Tenaga kita dah tak balance dah kan. So kena jaga pemakanan. Macam anak saya, anak perempuan saya dah cakap terus terang dah. Bila period, no ice, no fast food. Makan macam orang dalam pantang. Makan rebus-rebus, lok pindang ke apa ke, dia hangir je dengan saya. Okay? Saya ajar dia macam mana nak bertangas. Saya ajar dia macam mana nak buat rendaman. Saya ajar dia macam mana nak beristinja. Seawal remaja dah train. Jadi sekarang ni dia dah alert lah. Dia tahu kalau dia period je, macam mana dia nak jaga kesihatan rahim dia. Dari segi pemakanan khususnya. Okay? Kena minum air masak banyak dan sebagainya. Cara macam mana dia nak bersih. Lepas tu, pastikan bahawa bila dia period tu, pad tu kerap salin. Orang dulu dia tak ada jangkitan kuman sangat sebab dia orang pakai kain. Orang dulu pakai kain. Okey, pakai kain. Orang sekarang ni pakai pad kan. Bila pakai pad ni faham lah. Bila terlalu lama berkuap dekat situ, bayangkanlah berlaku jangkitan kuman. Okey, lepas tu tak pandai. Kan? Tak pandai nak jaga. Jadi, kita kena pesan anak kita masa haid tu kerap jaga hygiene. Cara macam mana nak bersihkan pad, cara macam mana nak uruskan diri ketika dalam haid. Itu penting. Kalau sebagainya, macam mana kita nak bantu dia segugut. Okay, dulu ada kawan-kawan saya dululah masa ketika period kan, masa remaja ketika period, bila ada period pain makan Panadol. Minum kuk campur dengan Panadol. Siapa pernah buat kat sini? Cuba cerita sikit. Ada tak kat sini yang pernah buat? Pernah tak korang lalui momen macam tu? Okay, kadang-kadang beli ubat tahan sakit dekat hospital, dekat farmasi kan, nak tahan sakit. Okay? Dulu kalau period dia senggugut, minum air kuk campur dengan Panadol. Aku tak tahu macam mana dia boleh dapat ilmu tu. Kita nak kena tahu kat sini, bila berlaku masalah rahim ni, yang paling bahaya ni bila berlaku infection lah. Masa dulu, kalau zaman-zaman ada, dulu tak ada banyak sangat kes fibroid ke cyst tau. Dulu fibroid dengan cyst ni diorang treat as a macam cancer. Jadi arwah kakak saya dulu, dia pernah fibroid. Okay, dia pernah fibroid. Doktor buat kemo kat dia, kemoterapi. Okay, sekarang ni kalau you all fibroid cyst ke, mana ada kemoterapi? Saya tak rasa ada. Siapa ada pengalaman kat sini? 2 perkataan je, gugur, bersalin, baru nak pantang. Haid tak pernah pantang. So sebenarnya kita kena jaga haid kita. Agak-agak haid kita macam pelik je kan. Warna hitam gelap je, tak sampai 4 hari, 3 hari dah bersih. Saya pernah lalui moment tu menggelabar jugalah kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia dah back to normal balik. Okay, sebab saya jaga pemakanan semula. Okay, biasalah PKP ni kita stres kan, kadang-kadang hormon tu dia tak balance, kadang-kadang ganggu kita punya period. Saya lupa nama, seorang doktor lah juga, dia pernah share kan, petua bila mana kita ni ada cyst dan fibroid, kita kena minum air perahan limau nipis. Tapi dia ada dia punya cara macam mana nak ambil, berapa biji sehari, berapa lama you all kena consume, time perut kosong. Dia tak silap saya, dia punya petua tu 2 minggu juga. Okay, tapi sekarang ni kita bukan nak cerita pasal macam mana nak rawat cyst. Kita nak cerita macam mana kita nak jaga anak-anak kita ni supaya mereka menjaga kesihatan rahim seawal usia. Sebenarnya peranan ni sangat penting kepada ibu. Masalah rahim ni juga kadang-kadang, contohnya pernah dengar tak rahim terbalik kan? Rahim terbalik. Ada 2 kebarangkalian rahim terbalik. Kita kena check rahim anak kita ni dia okey ke tak? Awal-awal dah kena spot check. Sebab kadang-kadang ada budak seawal remaja dia, daripada dia kanak-kanak, memang dia dah rahim terbalik. Saya pernah jumpa satu kes. Okay, dia kata dia rahim terbalik. Doktor kata dia rahim terbalik. Saya kata macam mana boleh terbalik? Saya kata kak, sebenarnya saya ni rahim terbalik masa saya budak lagi. Masa saya umur 8 tahun saya dah rahim terbalik. Okay, so kena kaji balik. Okay, jangan orang kata dah terlewat. Kita kena alert dengan kesihatan rahim anak kita. Dia orang telan je apa dia nak makan. Bila period dia orang anggap macam darah keluar, pakai pad dah cukup. Kena ajar dia orang. So waktu period ni kena ajar dia orang perbanyakkan berzikir. Time haid 4 hari, Fika tak cuci rambut. Tak minum air ais. Dulu-dulu seminggu mak tak suruh cuci rambut. Okay, ada juga yang berpantang macam tu. Mesti ada sebab kenapa. Macam saya tak pasti boleh cuci rambut ke tak lah kan. Tapi mesti ada sebab kenapa tak cuci rambut. Masing-masing, macam Fika ni orang Sarawak. Okay, orang Sarawak. Jadi mungkin di Sarawak budaya dia macam tu. Dia orang punya adat dia macam tu. Cara macam tu. Okay, tak cuci. Punya macam anak-anak kita nak kahwin kan, nak ke jenjang pelamin. Pergi check dulu. Check anak kita ni macam mana. Tanya dia. Kita sentiasa bersembang dengan dia. Okay, takut darah haid tak lancar. Oh, okay. Yes, okay, takut darah haid tak lancar. Kita punya amalan ni dari segi sains. Apa rasionalnya dari segi perubatan Melayu? Apa kena mengenanya? Okay, kena tahu tu. Jadi, bila sebab kita kena beramal dengan benda yang kita tahu. Kalau kita beramal dengan benda yang kita tahu, tak tahu, ibarat kita beramal tanpa ilmu lah.
beramal tanpa ilmu ni, orang pandai-pandai dia tahulah terjemahkan tu sebagai apa. So kita kena belajar dengan ilmu. Macam saya amalkan benda yang saya tahu. Yang saya tahu bila period banyak pantang dia. Okay, contohnya macam kita tukar urut pun masa period pun tak digalakkan mengurut. Bergantung. Sebab apa? Ketika itu kita punya badan sangat lemah. Sangat lemah dan kita mudah menyerap energi aura-aura negatif. Jadi badan kita tak kuat kan. Yang paling penting badan kita tak kuat. Bila berlaku pengeluaran darah haid ni, hormon tak balance, kita pun moody, tak selesa kan. Secara rasionalnya lah, kita tak selesa nak ngurut orang. Mood lah, mood swing mood kan, mood pun swing time period ni. Jadi kalau boleh rehatlah dulu, sayangkan diri kita kan, sayangkan diri kita. Jangan terlalu fokus kita nak cari rezeki sampai kita lupa bahawa kita pun perlu berpantang ketika datang haid. Jadi mereka yang di luar sana, bila especially yang ada anak perempuan, tolong bantu mereka, tolong guide mereka. Macam saya cakap, sekali lagi saya ulang, tengok pemakanan mereka, cara mereka beristinja, macam mana mereka nak jalani proses haid tu. Sebab apa, kalau diorang senggugut, macam mana kita nak bantu mereka ketika mereka segugut. Okay, jangan suruh mereka buat benda yang pelik-pelik. Contoh macam tadi, minum air kuk campur dengan Panadol. Kan? Kalau boleh suruh mereka, kita boleh tuam-tuam sikit perut dia, tungkukan. Sebab tungku ni dia pecahkan darah. Okay, pecahkan darah yang tersumbat. Anak ni senggugut sebab berlaku sangkut lah, darah tu nak keluar sangkut. Dia tak lancar. Okay, sebab apa? Pemakanan juga. Okay, jadi kena tengok tu. Hai Cikgu Hanafi pun join. Wow, okay, thank you for watching live malam ni. Menarik juga ya kalau pakai live biasa ni. Okay, kita banyak yang viewer yang jarang join live lah. Tapi kalau StreamYard ni dia muka orang biasa je, kayak sama-sama. Tapi tak apa. Okay, thank you sangat for those people yang join live malam ni. Thank you for support Mama Hots. Okay, sorry hari ni terlewat sangat buat live. Sebab apa? Kita ada technical problem sikit. Mama Hots terpaksa buat live dengan handphone. Okay, tapi tak apa, dia tak mengganggu dan tidak menghalang Mama Hots untuk sampaikan mesej penting pada malam ni. So jadi untuk mereka di luar sana, ayah, ibu, kakak, okay, kena belajar benda ni. Kena tahu, okay, macam mana nak uruskan kesihatan rahim tu seawal. Sebab kita tak nak nanti, macam saya, banyak kes dapat kes itiah hamil dan sebagainya. Semuanya bermasalah daripada rahim. Okay, kadang-kadang tu darah ketul keluar sebesar 2 cm dan sebagainya. Banyak belum. Banyak. Dan ada tu muda lagi. Ibu muda yang baru kahwin, umur baru 22 tahun. Period dah ganggu. 40 hari baru period. Sekela dia 40 hari. So tak normal lah kan. Jadi bila saya urut dia, saya dah urut dia, saya tungku dia, saya tangaskan dia. Dan saya kata dengan dia, kalau ada sakit pinggang dan sebagainya, pakai bengkung. Bengkung ni sebenarnya bagus tau. Okay, bengkung ni sangat bagus. Kita kena ada standby bengkung kat rumah. Kena ada standby bengkung kat rumah. Okay, saya nak sharekan sikit kat sini. Okay, kenapa perlu berbengkung? Sebab apa? Mama Hots nak jual Razowa punya bengkung? Tak. Bukan sebab itu. Itu kalau ada rezeki lah. Kalau tak ada, saya anggap benda tu cuma saya nak share. Okay, bila kita mengalami sakit pinggang, sebab berbengkung ni kepentingan dia, kalau orang kata berpantang, dia kata untuk mengecutkan rahim. Sebenarnya berbengkung ni adalah, kalau ikutkan, bukan untuk kecutkan rahim semata-mata, tetapi untuk kekalkan kedudukan. Okey, pada mereka yang selalu mengalami masalah rahim mudah turun kan, peranakan mudah turun, digalakkan berbengkung. Okey, untuk mengekalkan kedudukan rahim tu. Okey, dan keduanya untuk membetulkan tulang pelvis ataupun posture badan kita. Okey, Mak Fika cakap, okey, kita tengok perkongsian daripada Fika. Tadi kita tanya dia kenapa Fika tak cuci rambut. Fika cakap time haid 4 hari Fika tak cuci rambut. Tak minum air ais. Dulu-dulu seminggu mak tak suruh cuci rambut. Okey. Jadi Fika kata sebab apa cuci rambut? Sebab takut darah tak lancar. Jadi dia kongsikan kat sini. Sebab tak nak kulit kepala sejuk, takut masuk angin. Okey, di antara masalah-masalah jangkitan kuman ataupun masalah sistem peranakan kita yang biasa kita dengar apa? Biasa kita dengar apa jangkitan kuman ni? Okey. Endometriosis, cyst, fibroid, PCOS, apa lagi? Prolapse. Prolapse ni tombong lah. Prolapse tombong. Dan kadang-kadang bila segugut yang teruk ni boleh menyebabkan kita mandul. Okey, mandul. So kita susah nak mengandung lah. Okey, dia boleh mandul. Jadi kadang-kadang macam contohnya
endometriosis ni keradangan pada pelvic kita. Okay, bila berlaku keradangan pelvic kita, ia juga merupakan salah satu case infection. Dinding rahim tu dah jadi tebal dah. Sebab apa? Darah tu tak keluar dengan lancar, dia sangkut kat dinding rahim tu, lama-lama rahim tu tebal, bila kena infection, tu yang kena endometriosis lah, cyst lah, fibroid lah, lepas tu lympho something tu tak silap saya, bengkak pada otot Faraj lah. Okay, dan kemudiannya trichomoniasis jangkitan. Okay, jadi benda-benda ni kita kena study, tengok. Okay, supaya orang kata anak-anak kita ni dia diberi pendedahan awal. Yes, bila sebut pendedahan awal tu, ini yang saya maksudkan. Kita nak bagi pendedahan awal supaya anak-anak kita ni diberi ilmu macam mana nak jaga rahim tu supaya sihat. Benda ni pun nak cerita benda ni pun kadang-kadang ada orang percaya, ada tak percaya kan. Kadang-kadang ada gangguan gangguan makhluk halus. Dia suka duduk kat pot kat situ. Itu memang favourite place dia lah. So kita pun kena alert juga bab tu. Macam mana kita nak check. Kalau pelik je tu, kena check lah. Okay? Kena dapatkan rawatan daripada mana-mana yang pandai tentang perubatan Islam ni. Kalau contohnya, saya nak sharekan sikit sini bila nak buat ikhtiar hamil lah khususnya kan. Bila kita nak buat ikhtiar hamil, selain daripada kita tengok kesuburan ibu, kita tengok kesihatan rahim dia macam mana, kita juga akan tengok sejarah dari segi dia punya keturunan macam mana, dan kita juga akan tengok dari segi kalau dia ada gangguan atau tidak. So bila ada gangguan tu kerja dia banyak sikit. Jadi kita ni bila bab gangguan ni kita pas pada dia pakar lah, kita kau pakar kan bab gangguan ni. So kita boleh dapatkan bantuan daripada pengamal perubatan Islam yang orang kata yang dah biasa buat rawatan lah. Saya bukan ni pandai sangat benda-benda ni. Saya cuma buat mengikut apa yang saya ada saja. Saya pun masih belajar dan terus belajar, dan saya rasa penjagaan rahim ni sangat penting. Macam saya kata, rahim ni adalah kita punya harta. Harta. Okay. Perempuan ni kalau dia ada harta banyak mana sekalipun, cantik macam mana sekalipun, tapi kalau kau rahim tak sihat, dia rasa diri dia tak berharga. Setuju tak? Setuju kan? Kita akan rasa tak berharga langsung bila mana kita rahim kita tak sihat dan kita tak boleh mengandung. Sebab itu penting. Kalau kita sayangkan anak-anak kita sayangkan remaja-remaja sekarang ni, okay, kita bagi mereka pendedahan macam mana nak jaga kesihatan rahim. Yang first tu, yang penting tu, jaga pemakanan, jaga emosi, jaga exercise, no stress. Okay, lepas tu kena pantau anak-anak yang duduk asrama ni, jangan kerap makan begi, makan fast food dan sebagainya. Okay, bila mereka period, macam mana kita nak bagi ilmu penjagaan ketika dalam period tu, apa yang pantang, apa yang tak pantang, boleh makan apa yang tak boleh makan, kena bagi tahu, jangan makan benda yang sejuk-sejuk. Sebab bila makan benda yang sejuk-sejuk, badan kita ni bila berlaku pengeluaran darah yang banyak, unsur badan kita sejuk, kau tambah lagi duk sejuk, tambahlah sejuk. Saya pernah lalui, ni pengalaman saya lah, nak cerita pengalaman sebenarnya. Kita yang jaga ni pun kadang-kadang sakit juga. Bayangkanlah kalau yang tak jaga tu kan. Saya pernah lalui satu pengalaman di mana saya period, saya datang haid, saya ibarat macam orang dalam pantang. Saya pakai stokin. Okay, betul Manimar, bab kebersihan nombor satu kena. Itu yang saya kata tu, bab kebersihan ni adalah istinja, toharoh. Kan cara kita nak uruskan ketika kita haid tu, macam mana nak uruskan pad-pad ni semua. Masa saya duduk asrama dulu, okay, saya nak cerita dua lah kan, saya punya pengalaman. Yang pertamanya, ketika itu saya senggugut teruk sangat sehingga muntah, sesak nafas, rasa macam nak meninggal dari time tu. Memang sangat macam nak tercabut nyawa. Sampai saya cakap dengan husband saya kata kalau ada dosa saya, ampunkan saya. Sebab period pain tu sangat sakit. Selepas hari yang ketiga tu saya kurang sikit sakit, saya sampai pakai bengkung tau. Pakai sapu minyak panas kat perut saya akan pakai bengkung. Sebab tak tahan sangat sakit. Bila kita perasan tak kalau korang sakit perut, korang akan tekan perut korang kan? Betul tak? Orang perempuan je tahu benda ni. Okay? Bila kita period tak apa, bila sakit sangat kita akan tekan perut kita. Ya Allah, sakitnya perut, kenapa? Sebab tekanan tu akan memberikan kelegaan. Sebab itu saya kata kena pakai bengkung. Bila kita rasa tekanan tu, sebab dia membantu kedudukan peranakan kita tu, sebab dia bengkak, radang, infection. Tiga-tiga kat situ. Jadi kita bila kita pakai bengkung tu, rasa tekanan kat perut tu, kita rasa macam lega. Sebab bila kita tekan perut tu, kita expect darah tu akan keluar. Bila kita tekan, kita rasa benda tu akan keluar. Betul tak? Masa tu secara rasionalnya. Kita tak ada ilmu. So kita rasa, okay, kalau pakai bengkung, ni berlaku tekanan pada perut, kita akan rasa lega sebab bila kita sakit,
sakit ketika serabut tu kita akan tekan perut kita kan, sebab ya Allah sakitnya kita akan rasa, kita rasa bila kita tekan perut tu kita rasa release sekejap kita punya masalah sakit pinggang, sakit bahagian hari-hari kita tu. Tapi lepas tu kita rasa lega. Sebab tu saya kata kenapa kita relatekan dengan pemakaian bengkung. Sebab pemakaian bengkung sangat penting. Ketika kita period juga, bukan sebab seketika hamil. Kalau kita sakit pinggang, kalau orang period ni, orang datang haid ni dia akan sakit pinggang. Sengah-sengah pinggang tu kan. Jadi kadang-kadang kita nak rasa lega, kita akan betulkan posture badan kita tu supaya kita rasa release. Jadi sebab tu kita kena pakai bengkung. Okay, jadi boy tabiahnya aku malam-malam ni. Saya cuma berkongsi pengalaman tu. Saya sakit yang sangat. Lepas tu bila saya buat detox, selepas saya jaga pemakanan saya detox. Detox dengan cara macam mana? Saya detox, saya minum lemon untuk bersihkan usus saya, undi kencing kita banyak minum air dan sebagainya. Alhamdulillah next seterusnya saya dah tak ada masalah simptom macam tu. Okay, sangat-sangat sakit. Rasa nak muntah rasanya kan masa tu. Saya pernah sangat sakit. Saya rasa macam nak mati masa tu. Macam orang beranak, lebih teruk daripada orang banyak. Okay, yes. Kita kena bab kebersihan kena jaga. Wanita ni bab itu memang kena jaga betul-betul. Tak boleh main-main. Itu mahkota kita kan. Jadi kita nak bagilah, janganlah kita jaga diri kita sendiri. Anak kita biarkan. Kita fikir esok kau kahwin kau jagalah sendiri. Boleh macam tu? Kan esok kahwin jagalah sendiri. Tak boleh macam tu. Kita sebagai ibu kita tak boleh selfish. Kita kena jaga anak kita. Kita kena bagi pendedahan awal ilmu penjagaan rahim ni. Seawal kanak-kanak remaja kena tengok rahim dia sihat ke tidak ke, normal ke anak kita ni. Okay, bila dia period macam mana cara nak bersihkan pad dan sebagainya. Saya dulu pernah masa saya belajar, masa saya student, umur saya masa tu saya belajar kat college lah. Saya punya roommate ni dia period dia tidur maghrib. Tidur maghrib, tahu lah macam asrama ni kan, diorang kadang-kadang diorang penat, diorang tidur time-time maghrib. Kau kejap tu dah hysteria dah pula kan, sebab apa, badan kotor, tidur maghrib-maghrib, pintu tak tutup, tingkap tak tutup, lepas tu pad main campak je ke hulu ke hilir, tak bersihkan betul-betul. Macam mana benda-benda tu tak suka meninggal kan. Jadi kita kena ajar anak kita cara macam mana nak jaga kebersihan pad tu. Cuci bersih-bersih, lepas tu bungkus siap-siap. Macam mana cara nak buang. Tak boleh main campak-campak kat tong sampah je kan. So kita kena tahu apa faktor yang menyebabkan masalah rahim tu. Yang pertamanya dari segi keturunan ataupun baka. Kena check keturunan dan baka. Okay, yang keduanya dari segi pemakanan. Yang ketiga dari segi lifestyle dan persekitaran kita. Pergaulan anak-anak kita. Kena tengok. Okay, lifestyle dia macam mana, pergaulan dia macam mana, persekitaran dia macam mana. So benda ni penting untuk kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan rahim. Dan penjagaan ketika haid. Okay, ketika datang haid, selepas bersalin, okay, macam mana kita nak berpantang, penjagaan keguguran. Okay, kena benda-benda ni kita kena alert. Lepas tu kita kena spot check juga kadang-kadang melibatkan gangguan. Okay, mungkin ada yang tak percaya tapi saya lalui benda-benda. Saya tengok sendiri benda ni macam mana. Okay, gangguan makhluk halus dan sebagainya. So benda-benda ni. So kalau ada yang saya yang terlepas, mungkin anda-anda di dalam ni, viewer dalam ni ada pengalaman tersendiri yang nak kongsikan. Okay, contohnya kalau macam saya nak ambil satu kes iaitu prolapse. Okay, pernah dengar prolapse tak? Prolapse maksudnya tombong dia terkeluar. Okay, tombong terkeluar, rahim tu terkeluar. Okay, rahim dia terkeluar. Jadi apa rawatan yang sesuai? Kita ni, saya sepanjang saya dalam bidang ni, saya rasa the best treatment adalah urut, sengkak, tungku, tangas dan pengambilan herba. Ini yang paling lengkap sekali. Okay, selain daripada kita dapatkan nasihat daripada doktor. Okay, lepas kita dah bila dah kurang bengkak, baru kita masukkan tombong tu, kemudian ikat bengkung kat kubuk tu supaya bengkung tak jatuh. So saya ambil kesempatan ni untuk share kepada anda semua. Okay, satu produk yang saya rasa sangat sesuai. Remaja pun boleh pakai, yang tak remaja pun boleh pakai. Okay, yang dah kahwin pun boleh pakai, yang ibu tunggal pun boleh pakai, suami kita pun boleh pakai. Okay, so kita dekat Lazawa, kita nak sharekan, kita ada satu produk iaitu bengkung 3 saat. Okay, bengkung 3 saat ni sangat senang dipakai, ya. Dia ada 3 strap, modern je. Jadi saya rasa bengkung ni sangat sesuai untuk kita simpan dekat setiap rumah. Kenapa perlu simpan kat setiap rumah? Sebab yang pertamanya bila time period, tak semestinya lepas pantang. Orang lepas pantang dia nak beli bengkung ke? Orang yang sakit pinggang pun boleh beli bengkung.
Suami kita boleh pakai, anak perempuan kita boleh pakai, ibu kita boleh pakai, seisi keluarga boleh pakai. Bukan hanya ibu dalam pantang je. Jadi bengkok 3 saat Azora ni ada 3 saiz, ada free size, plus size dan extra size. So kalau berminat untuk dapatkan bengkok 3 saat Azora ni, boleh je PM Mama Hots, okay? Boleh je hubungi Mama Hots di talian 011-230-3030848. Sebelum pakai bengkok tu sapukan krim panas Saunami Cream ni. Okay, saya nak kongsikan pengalaman saya pakai kedua-dua ni. Okay, waktu tu saya di saat-saat nak dekat period lah, nak dekat period. Kebetulan saya sentiasa ada coaching. Jadi saya rasa saya nak betulkan posture saya. Sebab bila kita macam kita buat coaching online kan, coaching online. Saya sebelum ni terlibat dengan coaching online. Jadi saya duduk tu lama, 2 jam. Okay, sekarang tengah buat live pun kita duduk lama kan. Jadi saya nak jaga posture badan saya ketika duduk tu, saya pakai bengkung. Saya sapu Saunami Cream dan saya pakai bengkung. So, tiba-tiba lepas dia habis live tu, saya rasa macam ada sesuatu keluar dan saya tak sangka benda tu period. So dia sangat melancarkan perjalanan pengeluaran darah haid kita. Sebab apa? Macam saya kata, kita ni seronok. Bila berlaku tekanan, kita rasa macam darah keluar. Okay, secara rasionalnya itulah yang berlaku. Okay, perjalanan darah tu keluar dan saya tak ada masalah sakit pinggang. Kurang sakit pinggang ketika itu sebab saya pakai bengkung. Okay, so mereka yang nak dapatkan bengkung 3, sebab tu saya suka bengkung 3 saat Al-Zawwa ni. Kenapa saya jual bengkung 3 saat Al-Zawwa ni? Sebab pertamanya saya kenal, saya rapat dengan produk owner dia. Kita kenal. Bila kita jual produk yang kita kenal siapa owner ni, kita seronok nak jual. Okay, lepas tu saya rasa benda ni sangat bermanfaat, sangat senang dipakai, sangat mudah dibuka, nak pergi tandas pun senang, nak makan pun senang. Okay, sangat mudah sangat. Dan suami saya pun pakai bengkung juga. Dia pakai bengkung, pakai Saunami Cream lagi. Okay. Jadi saya ambil kesempatan untuk share lah dengan anda semua. Okay. Jadi perkongsian kita malam ni, okay, adakah membantu anda semua? Apa itu tu? Tak payah duduk sana lah. Macam kata ibu. Okay, bila kita buat live ni lampu depan belakang kan, anak pun tanya, ibu buat apa tu? Okay, jadi saya, anak-anak saya, macam ramai anak kau ya. Okay, anak saya perempuan seorang je. Okay, anak saya perempuan. Jadi anak saya yang perempuan ni memang saya dah jaga siap-siap dah. Cara macam mana nak mandi wajib. Macam Mar cakap tadi, bab kebersihan nombor 1 kena jaga. Tu yang saya kata kena tahu macam mana nak istinja, macam mana nak mandi hadas besar. Kena ajar anak ni, cara macam mana nak mandi dengan betul. Okay, dan saat bila kena meruang. Okay, saat bila nak buat rendaman, saat bila nak bertangas. Remaja pun boleh bertangas, apa kata tak boleh bertangas. Tak usik mana pun. Okay, buatlah tangas kering. Okay, kita dah dedahkan, kita sebagai perawat, kalau kita ni merupakan seorang perawat, dan kita turunkan ilmu tu pada anak kita. Kalau kita bukan seorang perawat, kita hanya ibu biasa saja yang tak ada ilmu, dan ambil ilmu ni, kongsikan, ambil faktor-faktor yang saya cakap tadi. Kesihatan rahim ni bergantung pada faktor apa? Faktor keturunan atau baka, pemakanan, lifestyle, persekitaran, pergaulan anak. Okay, ketika dia datang haid, macam mana dia uruskan. Okay, lepas tu gangguan. Ini last kali part lah. Okay, kena tahu benda tu. Lepas tu kita kena cerita kat dia orang apa jangkitan yang sering berlaku. Okay, yang paling penting ketika datang haid tu lah. Kalau dia datang haid tu macam mana dia nak uruskan haid tu yang penting kita kena ajar anak kita. Okay, jadi sayangilah rahim anda. Tu yang keluar gambar love tu kan. Sayangi rahim anda. So, ya betul. Pemakaian bengkung dapat membantu oksigen masuk dengan cukup bawa ke bahagian perut. Okay, haba tu penting dalam badan untuk melancarkan darah berjalan sampai ke saraf. Okay, kita ni bila apa relates-nya? Okay, apa relates-nya? Bengkung dengan Saunami Cream ni. Okay, saya ceritalah kan. Saya tak ada produk lain, saya cuma ada ni je. Okay, bila kita sakit pinggang, period dan sebagainya, kita rasa benda yang panas ni akan membantu perjalanan darah kita. Kalau kita jenis perut berlemak pun dia akan burn fat kita dan perjalanan darah tu akan lebih lancar bila kepanasan ni kan. Lepas tu kita berbengkung. Okay, kalau boleh yang cantik terbalik pula bengkung aku. So yang paling cantik ni kalau boleh bertungku dulu. Kita bertungku. Okay, kita bertungku. Kita tengok masa, untuk pengetahuan you all, bila kita period ni, rahim kita bengkak. Itu perut kita boncet sebab rahim kita bengkak. Sebab tu kita kena minum, bila kita kena minum jus kunyit selepas tu. Biar dia keluar secara natural dulu dalam 2, 3, 4 hari. Hari ke-5, 6, 7 tu barulah kita bagi minum jus kunyit. Okay, kalau macam anak kita takut jus kunyit ni dia tak boleh nak telan satu, lepas tu dia rasa was-was, senang je. Ambil satu ruas kunyit hidup tu, kita iris-iriskan, kita kering, jemur sekejap. Tapi bukan jemur kat bawah matahari lah, jemur dekat atas meja tu bagi dia kering sekejap. Lepas tu kita rebus dengan 2 gelas air, campur asam keping. Okay, campur asam keping. Okay, campur asam keping, lepas tu selawat Nabi kita minum. Amalkan. Okay, insyaAllah, sangat membantu. Okay, dan satu lagi saya nak kongsikan, ni hari ni saya dapat satu news lah. Bagus ni jus kunyit. Ni nak cerita pasal jus kunyit ni.
saya ni memang saya akan buat jus kunyit. Kenapa saya buat jus kunyit? Sebab jus kunyit ni sangat bantu. Saya nak cerita. Tadi, 2-3 hari ni saya, mak saya cerita dengan saya lah. Mak saya cerita dengan saya, bapak tiri saya ni, tu ayah saya lah kan, bapak tiri saya. Sebelum dia ni seorang pesakit diabetes. Kencing manis lah. Dia seorang pesakit diabetes. Oi, dah tua ke macam ni. Okay, seorang pesakit diabetes. Okay. Hampir nak kena potong kaki. Mama Fox. Okay, thank you. Saya nak tanya, kenapa lepas bersalin secara scissor perut besar? Sebab dia bengkak. Fika. Okay, dia bengkak. Sebab jahitan ni, bayang dia bila kita scissor ni, dia ada 7 lapisan jahitan. 7 lapisan. Kalau kat luar dia dah okey, dalam tak okey lagi. Sebab itu doktor selalu nasihatkan kalau nak urut selepas 14 hari. Sebab apa selepas 14 hari, dia nak kita ni jaga luka scissor tu betul-betul. Jangan banyak sangat bergerak. Okay, jangan sangat banyak bergerak. Okay, jaga pemakanan. Kalau baby kuning, kita boleh je ambil herba ni, tapi consume dalam tak banyak lah. Okay, sebab kita ingat, saya pernah ada satu kes yang scissor ni lah. Astaghfirullahaladzim. Yang scissor ni, satu customer saya, dia scissor, badan dia besar. Jadi, bila dia scissor, dia tak boleh nak bangun. Perut dia besar kan? Dia gemuk dan dia besar. Jadi dia kerap pergi dressing, cuci. Sebab apa, bila lemak dia lebih, dia tutup bahagian tu. Jadi dia punya luka tu kan, jahitan kan tertutup lah dengan perut dia kan. Jadi berpeluh-peluh kat situ menyebabkan jangkitan. Okay, jadi dia lambat baik. Saya kata dengan dia minum jus kunyit. Saya kata minum kunyit. Saya kata sebab kunyit ni sangat bagus. No. Sangat bagus untuk masalah macam ni. Tapi kita cuma boleh bagi suggestion lah kan. Sebab orang ni kalau dia tak cuba, dia tak tahu. Lalas doktor cakap dengan dia, you balik, you pergi cari mana-mana bidan, minta jus kunyit, minum jus kunyit. Sebab you punya luka scissor ni, kalau tak minum jus kunyit, dia akan lambat baik. Ini kelebihan jus kunyit. Bukan saja nak cakap, saya memang ada testimoni saya sendiri. Okay, yang keduanya, ayah saya dia diabetes. Okay, dia diabetes, kaki dia tu tiba-tiba, tapak kaki dia tu tiba-tiba dia naik macam bisul. So doktor cuci keruk. Kalau jangkitan kuman, dia kena potong kaki tau. Tapi alhamdulillah, kaki dia tak dipotong. Sebab balik daripada tu, di sana. Balik daripada tu, mak saya bagi minum jus kunyit. Dan alhamdulillah luka dia baik. Ini memang real, saya tak tipu. Dan baru-baru ni, dia naik bisul kat belakang ni. Bisul kat bahagian trapezius belakang tu, kat tengah-tengah tu. Bisul besar tu. Tu kalau ikutkan, kalau ikut doktor, dia terpaksa dibedah. Dibedah, dioperate untuk cuci. So berlubang lah kan? Tapi mak saya ni, dia bagi minum jus kunyit kau-kau punya. Bisul tu dia kecut. So bila pergi ke klinik, doktor tanyalah minum apa. Kan minum ada makan apa-apa ke, dia kata orang rumah bagi ubat tradisional lah, dia kata kan. Bila hi spa, kecantikan Aisyah, thank you for watching live. So dia minum jus kunyit, alhamdulillah dia punya bisul tadi tu mengecut, doktor tak jadi nak operate. Doktor kata tunggulah dalam beberapa hari. So jus kunyit memang power. Tengok saya ni letak dalam freezer, nampak tu. Ni memang saya simpan standby dalam peta ais. Sebab saya memang jenis, saya bukan untuk nak jual saja, untuk customer saya juga. Kadang-kadang saya simpan dalam peta ais supaya bila saya period, saya akan minum 1 botol ni. 3 hari berturut-turut. Lepas tu saya stop. Saya tak minum hari-hari. Saya minum 3 hari berturut-turut. Lepas saya selalu kalau saya lepas period, hari ke-6, 7, hari ke-5, 6, 7 tu, baru saya makan jamu untuk cuci. Lepas tu saya akan tungku bertangas dan sebagainya. Okay, itu style saya. Jadi jus kunyit sangat power. Sangat power. Tapi kena ada ilmu macam mana nak minum. Okay, kalau you all kata jus kunyit ni boleh menyebabkan menopause, saya ada satu testimoni. Mak saya sendiri, umur 63 tahun, tak menopause lagi. Dia memang hantu kunyit juga tu, minum-minum jus kunyit. Okay, jadi kita kena ada ilmu. Pengambilan jus kunyit ni kena ada ilmu. Sebab dia punya kunyit tu pure. Okay, dos dia kita ambil tu tinggi. Jadi kena pastikan bila kita ambil minuman macam ni, make sure you kena minum air yang cukup. Supaya tak efek buah pinggang. Okay, tak efek buah pinggang. Dia kena minum air yang cukup. Ini testimoni yang saya cakap terus terang. Saya kata saya tak tipu. Demi Allah, lillahi ta'ala. Saya bukan nak promo ke apa, tak ada. Saya share benda ni. Sebab saya rasa kena share. Supaya you all tahu. Okay. Kalau ada boleh ke minum jus kunyit? Tak payahlah bagi minum jus kunyit. Bagi minum 1 sudu cukup lah. Macam kita yang dah beranak ni, eloklah kita minum banyak-banyak kan. Kalau orang jangkitan kuman. Saya pernah, macam saya cerita lah. Customer saya, Stis. Kan. Bila dia minum jus kunyit tu, darah dia keluar macam air pipe. Tapi lepas tu recovered, doktor lepas sebulan, dia check up dengan doktor kata rahim dia dah sihat, dan alhamdulillah dia mengandung, dah 2 kali mengandung. Okay, sebab dia kena cyst tu ketika dia depress. Dia depress sebab anak dia meninggal. So dia tak jaga pantang dan sebagainya. Punca dia depress lah. Hai Mama Hot, hai Spa Kecantikan Aisyah, hai lama tak jumpa korang
rindu sangatlah kan. So kita jumpa online je lah malam ni. So live malam ni, thank you for watching sangat-sangat sebab sanggup join live Mama Hots malam ni. Okay, Mama Hots appreciate sangat dan Mama Hots harap korang boleh kongsikan live ni. Kongsikan live ni supaya orang yang tonton live ni dia akan dapat manfaat. Bukan untuk diri dia saja tapi untuk satu family. Okay, sebab penting penjagaan rahim seawal remaja ni. Okay, bukan satu benda yang kita boleh buat main-main. Esok dah susah nak mengandung, baru nak cari rawatan. Rawat daripada sekarang. Thank you Aisyah. Thank you Fika. Okay, Self. Okay. Jadi siapa ada nak tanya-tanya lagi boleh tanya di ruangan komen, okay, ataupun nak kongsi-kongsi pengalaman supaya kita kat sini boleh dapat pengalaman daripada you all semua. Okay, kita pun dah hampir jam 11 ni. Rasa macam perkongsian ni sebenarnya saya banyak lagi saya nak kongsikan tentang penjagaan rahim ni sebab saya terlalu banyak dapat kes penjagaan rahim. Okay, macam saya cakap, saya bukan pakar, saya bukan doktor dan saya bukan orang yang bijak dalam nak cerita tentang masalah rahim ni. Tapi yang sebab itu saya ceritakan tentang penjagaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan rahim. Dan cara macam mana kita nak uruskan rahim ni. Khususnya ketika anak tu dalam uzur. Okay, kalau contohnya, kalau kita, keluarga kita ada sejarah rahim terbalik. Okay, kebarangkalian cek balik anak kita. Takut baka keturunan ni boleh menyebabkan masalah rahim terbalik. Okay, kes-kes ni bukan kes biasa. Saya pernah jumpa kes. Satu kes di mana saya urut dia memang tak mengandung lagi. Saya tanya kenapa, dia kata rahim dia terbalik. Macam mana boleh terbalik? Rahim terbalik sebab daripada dia budak lagi. Umur 8 tahun memang rahim dia terbalik. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok juga. Jangan duk rajin sengkak orang. Tengok juga kedudukan rahim dia tu tinggi. Kalau dah tinggi kau jangan sengkak. Macam mana dia nak mengandung? Kan? Saya pernah jumpa satu kes customer saya ni. Okay, dia nak ikhtiar hamil. Cek-cek perut dia, rahim dia punya dah tinggi. Rahim dia punya tinggi. Saya kata berapa kali urut ni? Saya kata berapa tangan dah urut perut you ni? Okay, bila kita sengkak tanpa ilmu ni bahaya Sengkak tanpa ilmu boleh menyebabkan orang, boleh menyebabkan rahim terbalik, boleh menyebabkan aduh ya Allah tuan tu. Boleh menyebabkan rahim terbalik dan boleh menyebabkan kita tak boleh mengandung. Rahim terlalu tinggi, macam mana nak mengandung kan? So kena tengok, sebelum kita nak buat ikhtiar hamil ni kena tengok perut ibu, perut yang kita nak usik, tengok kedudukan otot perut dia macam mana. Kena cek rasa sejuk ke, panas ke. Kita kena tengok perut dia sejuk ke panas. Okay. Dia banyak lagi ilmu tu, tapi nak cerita nak bongkar lagi, macam saya kata saya bukan pakar. Saya sharing berdasarkan pengalaman. Kena tengok. Bila ibu tu nak hamil, dia nak ikhtiar hamil, dah cerita pasal ikhtiar hamil lah. Tadi cerita penjagaan. Sebab dia ada relate. Sebab kenapa kita kena jaga kesihatan rahim tu? Rahim ni untuk apa? Untuk hamil. Bukan saja-saja Allah Ta'ala letak rahim tu kat situ. Untuk hamil. Okay? Untuk hamil. Kalau secara nasionalnya kita tak hamil bila kita monopause je. Baru kita tak hamil. Okay? Secara pendeknya. Rahim untuk hamil, tak hamil time bila time monopause. Bila terhenti haid. Okay? Itu je. Tapi macam mana nak jaga rahim tu, itulah seawal usia anak kita tu kita dah kena bagi pendedahan. Apakah faktor? Sekali lagi saya ulang, kena tengok balik faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan rahim ni. Saya ulang sekali lagi. Kena tengok dari segi keturunan atau baka. Hai Lina Zaino, thank you for watching. Hai Rosa Ishak, thank you for watching. Okay, anak dara yang join live malam ni, kena tengok dari segi keturunan dan baka. Yang kedua dari segi pemakanan yang you all ambil, anak kita ambil macam mana? Dari segi pergaulan, dari segi persekitaran, dari segi pengurusan stres macam mana? Dari segi penjagaan pantang ketika haid. Ada buat pantang ketika haid? Saya rasa tak ada, jarang orang buat pantang ketika haid. Selalunya orang buat pantang ketika lepas bersalin atau gugur. Bab-bab haid ni tak jaga. Dia jaga biasa-biasa. Masa haid tu macam mana nak uruskan pad-pad tu nak bersihkan, macam mana nak beristinja, macam mana nak uruskan infection, macam mana. Benda-benda ni kita kena train anak-anak kita. Okay? Jadi nampak kan, kita kena tengok, minta halal ilmu. Yes, saya halalkan, sebab tu saya buat live. Saya tak ada ilmu banyak sangat, saya pun masih belajar dan saya sentiasa mencari guru untuk mengajar saya. Sebab setiap guru ni dia ada ilmu dia yang tersendiri. Sebab tu saya suka kalau you all share dalam live ni. Sebab kadang-kadang guru tu datang di antara kita. Kita berkongsi ilmu kat dalam ni. Saya bukan orang yang pandai. Tapi saya rasa benda ni kita kena sentiasa bercerita supaya kita jaga anak-anak kita ni. Jangan esok dah kahwin baru sibuk nak jaga rahim. Dah terlambat. Okay? Dah 2, 3, 4 tahun, 5, 6 tahun tak ada anak baru nak cek rahim. Jaga daripada awal. Hubungan kita sesama manusia pun nak kena jaga. Sebab kadang-kadang orang sakit hati. Okay? Sebab tu kita kena tengok jugalah simptom-simptom ni macam mana. Okay? Rahim tebal. Kita tengok bila period ni pengeluaran darah haid tu tak lancar. Ataupun pengeluaran darah nifas tu tak lancar. Ataupun pengeluaran darah yang kita gugur tu tak lancar. Mana pergi dia? Dia pergi mana? Kau pergi mana? Kita tanya, we check balik pergi mana darah ni? Apa pasal dia tak keluar? Dia tersangkut
tersangkut duduk lama-lama kat dinding rahim tu, lama rahim tu tebal. Bila tebal kena infection lah. Tu yang jadi cyst, fibroid, tumbuhan, kanser dan sebagainya. Kan? Itu secara rasional. Saya bukan doktor. Secara rasional kalau kita ikut proses, kita tanya diri kita, mana pergi darah ni? Why dia tak turun? Macam ibu yang bersalin contohnya, 40 hari berpantang, caesar 60 hari. Kan? Blood clot asalnya. Macam mana boleh jadi blood clot? Blood clot tu berlaku sebab perjalanan darah tak lancar, tersumbat saluran tu. Saluran untuk keluar darah tu tersumbat. Macam mana boleh tersumbat? Sebab darah lama-lama tu tak keluar, duk blockage kat situ. Tak dicuci, tak dibersihkan, tak dirawat betul, tak ditungkukan. Pemakanan, makan ketika pantang tu makan apa? Makan sejuk. Makan fast food, makan benda berminyak. Kan? Sebab tu kalau kita jaga pemakanan ni sangat penting. Bila kita jaga pemakanan, bukan sahaja kita boleh jaga rahim kita, tapi kita pun boleh jaga diet kita. Kita boleh jaga dari segi masalah blood pressure, hypertension, kita boleh diabetes dan sebagainya. Daripada pemakanan saja. Sebab tu orang kejar pada diet. Penjagaan makanan yang sihat. Okay, macam Lina Zainul kata kan. Blood clot. Mana datang blood clot ni? Banyak makan daging pun ada impact. Banyak makan daging lepas tu tak minum air masak. Makan banyak tapi tak minum air. Air sangat kurang. Okay. Sebab kita dalam setiap hari kita punya kehidupan ni dia ada dos pula. Sukatan protein tu berapa banyak kita kena ambil. Daging tu berapa gram. Ayam tu berapa gram sehari. Okay. Itu belum lagi protein-protein dalam telur dan sebagainya. So kita kena ada ilmu. Saya pun bukanlah pakar nutrisi macam mana pun, tapi saya adalah ilmu. Sebab ilmu tu untuk kita. At least kita tahu. Kalau dah rasa diri tu makan terlalu banyak oil punya makanan berminyak kan, tak minum 8 hingga 9 cawan sehari. Satu cawan bersamaan dengan berapa ml air. Dia bukan 8 cawan, satu cawan tu yang seketul ni air. Kan? Satu cawan bersamaan dengan 500 ml air. Contoh. Okay? 5 kali 8 berapa? Aku darab ni 50 ml air. Okay? Jadi kena tahu sukatan. Dia tengok cawan tu besar mana. Dia banyak. 400 ml air. Okay? Ada yang 400, ada 500. Mostly tengok berat badan. Berapa ml air ni sebenarnya tengok berat badan. Okay, tengok berat badan. Kalau dia tengok berat badan dan dia tengok juga ketinggian. Tak silap saya lah kan. Kalau saya tak silap lah. Okay, saya pun dah lama dah tinggalkan 50 ml air tu sehari 1.5 liter pun okey. Sikit sangat tu Fika. 1.5 liter sikit sangat. Minimum 3 liter. Yeah? Yes, betul. Tengok berat dan tinggi. Okay, tapi average cantik 3 liter lah. 3 liter. Average cantik 3. 1.5 liter terlalu sikit Fika. Terlalu sikit. Okay, cantik 3 liter. Okay, paling cantik 4 liter. Dia tengok berat badan juga dan ketinggian. Betul Lina Zainal. Okay. Tengok kerja macam mana pula. Kan? Dia macam-macam faktor. Lepas tu kita tengok juga macam kalau sebab tu bila kita jangan salahkan produk-produk di luar sana, jus kunyit ke diet drink dan sebagainya. Jangan salahkan produk-produk, disalahkan diri sendiri sebab tak minum air cukup. Okay. Right. Jadi kita kena ada ilmu. Alhamdulillah makin lewat dia makin ramai pula enjoy life. Alhamdulillah. Okay. You all boleh sharing kat sini. Okay, kita dapat ilmu. Tengok Lina Zainul kata bergantung pada betul berat dan tinggi, tengok kerja macam mana. Okay, mungkin Lina Zainul dia ada pengalaman dari segi diet dan sebagainya. Mungkin dia boleh sharing. Kita kongsi. Kita tak ada masalah. Kata siapa yang hebat kat sini. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama cari ilmu. Kita sama-sama berkongsi. Tak ada siapa yang hebat di sini. Okay, sebab tu Mama Hots buat live ni supaya kita dapat satu ilmu. Bila ilmu tu kita kurang, kita cari lagi, kita gali lagi. Sebab makin tinggi ilmu kita, makin kurang. Makin kita rasa tak cukup. Oh, banyak lagi aku kena belajar. Okay, kita ada siapa yang hebat kat sini. Okay, jadi penting. Masih setia dengan Mama Hots tengok live. Alhamdulillah Fika, thank you so much. Okay, thank you so much. Ni kena bagi hadiah ni. Okay, one day nanti Mama Hots akan buat lah, giveaway lah pula. Ya, Lina kata betul, asyik yang manis je. Kena tukar cara kita minum. Yes, green tea. Okay, yang saya tahu bagus untuk buah pinggang adalah minum green tea. Green tea Bali, lemon, ada okay, sayur-sayur hijau tu kan kalau nak buat jus pun bagus. Okay, sayur-sayur hijau tu kalau kita nak buat jus tu bagus. Okay, minum jus, banyak jus buah, jus sayur hijau pun bagus. Okay, ni semua bagus. Okay, saya kadang-kadang buat carrot juice. Okay, carrot juice pun saya suka juga tu. Carrot putih. Okay, makan sekali-sekala. Minum Bali. Okay, halba. Okay, dari segi, okay, lagi satu bila sebut pasal halba, kan halba ni sangat bagus untuk meningkatkan metabolism kita. So, bila kita minum halba ketika pantang haid, ketika kita gugur, ketika kita
bersalin sangat bagus, meningkatkan metabolism. Sebab itu sekarang ni orang susah nak kurus. Ya, orang dulu kenapa slim melim sebab dia orang minum herba. Minum herba ketika berpantang. Sekarang susah nak sebab bila minum herba ni dia salah satu kebaikannya meningkatkan metabolism supaya dia boleh burn kalori tu dengan cepat. Ya, bila kita ibu bersalin ni, dia punya metabolism dia akan menurun. Jadi susah nak burn kalori dengan cepat. Kita pula bila baby kuning, kita tak digalakkan pengambilan herba. Tapi tak salah kalau contohnya setakat satu sudu tu apa salahnya kan. Kalau saya sangai siap-siap herba, sangai siap-siap ketumbar, letak dalam bekas. Lepas tu saya letak habatus sauda. Okay, jadi bila mana saya nak minum, saya akan ambil satu sudu, saya letak dalam panas dan saya tapis, saya akan minum. Okay, kalau macam habatus sauda tu telan je lah. So boleh kalau kita nak minum yang light herbs. Okay, janganlah minum jus kunyit. Jus kunyit sebab dia ekstrim. Okay, ekstrim. So lepas pantang tak apa nak minum. Okay, kalau takut sangat nak minum ketika jaundice. Okay, jus daun pegaga campur buah seperti api hijau, buah naga. Yes, combination kita boleh buat macam apa orang panggil, apa nak menyebut ni, susah pula nak menyebut je kan. Apa saya pada lupa dah. Saya selalu minum juga tu kadang-kadang saya buat frozen fruits ke letak dalam peti ais, so saya buat smoothie. Yes, smoothie. Smoothie. Kenapa? Dah, mata tu dah saya pergi tengok ayah. Dia sorry anak kacau. Okay, sekarang trend mama makan sumek. Oh, makan sumek. Okay, makan sumek Sumek tu apa? Saya pun tak ada dengar sumek tu. Boleh cerita sikit? Sharing. Okay. Tapi sekarang ni just nice lah kalau macam contoh musim-musim PKP ni, musim-musim pandemik ni, cara yang bagus untuk jaga kesihatan adalah dengan pemakanan. Jaga pemakanan, jaga emosi, jaga kita punya exercise. Okay, penting. So berbalik pada tajuk kita hari ni, penjagaan rahim seawal remaja. Dari segi kanak-kanak ni lagi dah kena jaga dah kena jaga. Jadi okay, memandangkan kita pun dah almost lama juga kita live malam ni. Saya minta maaf sangat first. Actually memang saya plan sangat nak live tadi dekat saya punya StreamYard. Tapi disebabkan beberapa masalah teknikal, tiba-tiba hari ni mendung tak berhenti, hujan, saya punya line pun tak kilang keyboard kan. Lala saya live dah dekat Facebook macam ni. Tapi macam mana pun thank you all for support Mama Hots punya live. InsyaAllah next kita ada topik menarik kita nak kongsikan di mana Mama Hots nak bawa satu tajuk. You all kena tunggu. Okay, please follow Mama Hots, like Facebook Mama Hots. Okay, follow rapat-rapat sebab Mama Hots akan kongsikan lagi best. Selepas ni tajuk yang lebih best akan datang InsyaAllah minggu depan. Mama Hots akan wawarkan dalam Facebook Mama Hots. Jangan ketinggalan follow Mama Hots. Okay, nanti end kita punya live ni Mama Hots akan kongsikan link untuk you all join Telegram Mama Hots supaya Mama Hots boleh update you all news terkini. Okay, tentang pergerakan Mama Hots. Okay, next live kita akan satu tajuk di mana kembali perawan selepas berpantang. Okay, next Mama Hots bertajuk kembali perawan selepas berpantang. Bukan esok lah, Mama Hots akan buat next live tajuk kembali perawan selepas berpantang. So ibu-ibu yang berpantang ataupun bakal jadi, tak kisahlah korang masih tengah mengandung ke apa ke, macam mana nak kembali perawan selepas berpantang. Nantikan live Mama Hots minggu hadapan. InsyaAllah Mama Hots akan update dekat Facebook. So rajin-rajin follow Mama Hots, rajin-rajin like and share live malam ni supaya kita sama-sama dapat manfaat. Apapun, thank you for watching live malam ni. Mama Hots minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau ada salah dan silap Mama Hots, kalau ada terkasar bahasa, yes, kena study balik. Kita kena sentiasa study balik. Sebab Mama Hots jangan lupa, Mama Hots akan kongsikan pada you all kembali perawan selepas berpantang. Topik yang sangat menarik yang Mama Hots akan kongsikan akan datang. Jangan lupa follow Mama Hots rapat-rapat. Okay, jangan lupa like Facebook page Mama Hots Khas Traditional Malay Massage, HAZ Khas Traditional Malay Massage di Facebook dan Instagram. Juga kedai Shopee Mama Hots di mamahots.shop. Okay, mamahots.shop Shopee. Mama Hots punya Instagram dan juga Facebook mamahots.shop. Okay, kat situ Mama Hots sentiasa untuk produk-produk ni Mama Hots memang letak satu khusus satu platform. Okay, dan jangan lupa, sentiasa belajar, kadang-kadang mudah terlupa. Yes, betul tu. Kita kadang-kadang mudah terlupa dan bila kita kongsi kat sini sebenarnya kita manfaatkan live yang sedia ada ni supaya kita semua sentiasa dapat knowledge yang berguna untuk kita kongsi-kongsikan untuk manfaatkan pada orang lain. Perkara yang baik adalah kita manfaatkan pada orang lain. Okay, macam Mama Hots cakap, Mama Hots bukan doktor, Mama Hots bukan pakar, tapi Mama Hots berkongsi pengalaman dan kita sharing-sharing kat sini. Okay, nantikan next Mama Hots punya live adalah kembali perawan selepas berpantang. Apa pun, thank you for watching. Bye. Jangan lupa share, like live malam ni. Okay. Alright. Dah. Semangatnya nak aku. Okay, bye. Salah. Adik no. Aduh. Mata tu dah lah bengkak sebelah tu kan. Mengadap telefon. Okay, bye you all. I love you. Muah. Dah. InsyaAllah jangan lupa Mama Hots akan kongsikan dan Mama Hots akan live malam ni Mama Hots akan kongsikan di YouTube channel Mama Hots. Okay, so pada mereka yang terlepas live pada malam ni,
Okay, yang terlepas live pada malam ni, Mama Oz akan kongsikan juga di YouTube channel. Mama Oz akan edit video ni dan kita akan sama-sama tonton. Siapa yang pernah terlepas live Mama Oz sebelum ni, episod 1, episod 2, episod yang ketiga dan ini adalah episod keempat, jangan lupa subscribe channel Khas Ishak, okay, di YouTube channel. Okay, bye!